apa kabar semua? Nama saya Hani. Welcome to my Modern Seram. Pernahkah anda memikirkan apa yang paling menakutkan semua selebriti? Selain paparazzi dan kamera terbaik mengambil gambar buruk mereka, peminat tidak rasional juga adalah salah satu masalah yang paling ditakuti oleh selebriti. Nobody coming to my club. Nobody coming to my club. Hey, no, you lock the door. Don't do that shit again. Or what? Justin, thank you very much. I come here just for you. Thank you very much. Salah satu berita yang paling hangat yang berkaitan dengan peminat yang tidak rasional ialah kes Yang Lichen di China. Nama gadis itu ialah Yang Lichen. Dia dilahir pada tahun 1978. Dia berada di Bandar Gansu, negeri Lanzhou, China. Gadis ini adalah satu-satunya anak perempuan dalam keluarga. Yang Lichen selalu disayangi oleh ibu bapaknya sejak kecil. Mungkin disebabkan bapaknya bekerja sebagai guru, maka pelajaran Yang Lichen selalu baik dan juga adalah budak baik di sekolah. Semasa dia masuk ke sekolah menengah, dia juga terpilih sebagai pelajar terbaik di sekolah. Pada malam Februari 1994, Yang Lichen sudah berusia 16 tahun pada masa itu. Tiba-tiba dia termimpi seseorang lelaki menyebabkan dia berubah perangai dan pendapatnya. Dalam mimpinya itu, Yang Lichen ternampak kata-kata poster idol kesayangannya. Kata-kata yang ditulis ialah, "Semasa anda menghampiri saya, pertemuan ini menjadi sejati kepada anda dan saya." Selepas dia bangun dari mimpinya, Yang Lichen berfikir, apakah tanda-tanda mimpi ini? Adakah mimpi ini bermakna saya dan idol kesayangan saya boleh bersama-sama? Pada saat itu, dia mulai jatuh cinta dan menganggap idol itu adalah boyfriend dia. Nama idol yang dicintai oleh Yang Lichen ialah Andy Lau. Nama penuh Andy Lau ialah Andy Lau Taqwa. Dia dilahirkan pada 27 September 1961. Beliau adalah pelakon Hong Kong, penyanyi, penulis lagu dan penerbit filem. Beliau telah menjadi salah satu pelakon filem paling berjaya di Hong Kong sejak pertengahan 1980. Beliau juga mempunyai lebih daripada 160 filem dan sambil mengekalkan karier nyanyiannya yang berjaya pada masa yang sama. Beliau juga sangat terkenal di Cantopop dan Mantopop. Nama beliau juga masuk ke The Guinness World Record sebagai Most Award won by a Cantopop Male Actress. Selepas termimpi poster Andy Lau itu, seterusnya Yang Lichen selalu bermimpi Andy Lau selama beberapa hari. Setiap kali dalam mimpinya, Andy Lau selalu memandang Yang Lichen dengan penuh kasih sayang. Andy Lau juga memegang tangannya dan memberi kata-kata manis kepada dia. Mimpi ini menyebabkan dia bertambah percaya bahawa dia dan Andy Lau ditakdirkan bersama-sama. Pada tahun 1995, tiba-tiba Yang Lichen memberitahu ibu bapaknya bahawa dia tidak mahu teruskan pelajarannya kerana bangun awal terganggu dia bermimpi Andy Lau kesayangannya. Tidak tahu bagaimana perbincangan antara dia dan ibu bapaknya, akhirnya Yang Lichen berjaya berhenti sekolah. Dia menghabiskan masanya untuk tidur, harap-harap boleh selalu bermimpi Andy Lau. Pada waktu bangun, dia akan mendengar lagu, menonton semua wayang dan drama Andy Lau. Selain itu, dia juga membeli semua produk yang diguna Andy Lau, seperti gambar, telefon bimbing, kasut, shampoo dan lain-lain. Bilik Yang Lichen penuh dengan poster-poster Andy Lau juga. Keadaan Yang Lichen berterusan selama 3 tahun. Dia tidak lupa juga cuci otak ibu bapanya. Dia sering berkata kepada ibu bapanya,
membayangkan jika suatu hari anak mereka benar-benar menjadi girlfriend kepada Andy Lau. Apakah yang mereka harus buat jika Andy Lau menjadi menantu mereka? Dia juga memberi amaran bahawa jika ibu bapanya tidak buat persediaan, dia akan bersama Andy Lau tentu mengabaikan kedua ibu bapanya di masa depan. Seiring berjalannya waktu kemudian, Yang Li Jun berjaya mengubah fikiran ibu bapanya. Ibu bapanya mulai berfikir bahawa anak perempuan mereka dan Andy Lau adalah ditakdirkan bersama di masa depan. Pada bulan September 1997, bapa dia sudah bersara. Dia mempunyai pencen sebanyak 1,900 RMB setiap bulan. Oleh kerana bapanya mahu anak perempuannya boleh berjumpa Andy Lau, dia telah membayar sebanyak 9,900 RMB travel group ke Hong Kong. Dalam perjalanan di Hong Kong, mereka hanya mampu pergi ke Andy Lau World Club sahaja. Tetapi dia tidak dapat berjumpa Andy Lau. Walaupun dia merasa kecewa, tetapi dia tetap tidak berputus asa dan tetap mahu berjumpa Andy Lau. Yang Li Jun tidak berhenti menulis surat sebanyak 3,000 surat kepada Andy Lau dan berharap Andy Lau boleh mengambil masa berjumpa dengannya pada masa lapang. Tetapi sayang harapannya kosong kerana tiada mendapat balasan surat yang dikirim oleh Andy Lau. Selepas beberapa tahun kemudian, Yang Li Jun menerima berita bahawa Andy Lau akan pergi ke Gansu untuk merakam filem A World Without Teeth. Kebetulan Bandar Gansu adalah tempat tinggal Yang Li Jun. Yang Li Jun sangat gembira mendengar berita itu. Dia fikir Andy Lau akan datang ke rumahnya semasa dia merakam filem. Dia tidak berhenti-henti menunggu dan mengintip luar balkoni di rumah tingkat 8. Dia yakin Andy Lau tahu rumah tempat tinggalnya selepas berturut-turut mendapat 3,000 surat darinya. Duka citanya, Andy Lau masih tidak datang ke rumahnya. Semasa Yang Li Jun menunggu Andy Lau sampai Oktober 2004, bapanya cuba mencapai impian anak perempuannya. Dia meminjam duit sebanyak 5,000 RMB supaya anaknya boleh membeli tiket ke Beijing Stadium melihat konsert Andy Lau. Walaupun Yang Li Jun berjaya memberi kedudukan barisan ke-11 yang paling dekat ke pentas, sayangnya dia masih tidak mendapat peluang berkomunikasi dengan Andy Lau. Semasa bapanya merasa kasihan kepada anak perempuannya, bapa dia sanggup menjual sebanyak 40,000 RMB rumah besarnya pada tahun 2005. Lalu mereka pindah ke rumah sewa sebanyak 400 RMB bayarannya. Wang hasil jualan rumah besar itu dapatlah bapa dia menyokong anaknya berjumpa Andy Lau sekali lagi di Hong Kong. Kalau tidak silap, bapanya juga cuba jual buah pinggangnya untuk mendapat banyak duit. Akhirnya saya tidak pasti adakah bapanya menjual buah pinggangnya atau tidak. Kali ini Yang Li Jun dan bapanya pergi ke Candory Hill, tempat tinggal Andy Lau. Mereka berharap boleh berjumpa Andy Lau di sekitar rumahnya. Sudah tentu cara mereka itu tidak mudah menjumpai Andy Lau. Tetapi dengan kebetulan mereka bertemu sepasang suami isteri yang berjiran dengan Andy Lau. Yang Li Jun segera memberi semua surat yang ditulisnya kepada pasangan itu. Harap mereka boleh menolong untuk sampaikan suratnya kepada Andy Lau. Selepas itu, barulah mereka puas hati dan pulang ke China. Tetapi adakah surat itu sampai ke tangan Andy Lau? Jawapan itu tidak seorang pun tahu selama-lamanya. Pada tahun 2006, Yang Li Jun berjaya menghubungi wartawan untuk menolong dia mencari Andy Lau. Wartawan terus segera membuat berita dengan tajuk besar, "Gadis China mengejar Andy Lau selama 12 tahun." Berita ini terus menjadi hangat di seluruh China. Wartawan itu bernama Luna dari stesen TV Beijing. Dia cuba membantu Yang Li Jun menghubungi ejen Andy Lau. Tetapi ejen itu menolak permintaan Luna. Alasan ejen itu ialah tidak menganjurkan, tidak bertindak balas dan tidak bertemu. Oleh kerana itu, Luna terpaksa guna cara lain membantu Yang Li Jun. Kali kedua pertemuan dengan Yang Li Jun, Luna membawa 2 doktor untuk merawat Yang Li Jun. Akibatnya, Yang Li Jun sangat marah dan menegaskan bahawa selain Andy Lau, dia tidak akan menjumpai sesiapa pun. Kali ketiga pertemuan dengan Yang Li Jun, Luna terpaksa membawa stuntman Andy Lau yang bernama Wu Ke untuk cuba menipu Yang Li Jun.
Duka citanya, Yang Lichen perasan Wu Ke ialah Andy Lau yang palsu. Dia terus marah dan tidak mahu buang masa dengan Andy Lau yang palsu. Akhirnya Luna tidak tahan dengan gaya Yang Lichen. Dia terus menggunakan duitnya untuk memberi tiket pembukaan tayangan baru A Battle of Wit. Jika Yang Lichen bertuah, mungkin boleh mendekati Andy Lau, tetapi masih gagal. Pada Januari 2007, peminat di Andy World Cup mengetahui tentang kes Yang Lichen dalam surat khabar di China. Mereka terus menghubungi dan menjemput dia ke pesta peminat pada bulan Mac. Pertemuan kali ini pasti boleh bertemu Andy Lau. Untuk pertemuan ini, bapa dia sekali lagi meminjam duit sebanyak 11,000 RMB dari Along. Lalu bapanya menemani anak perempuannya pergi ke Hong Kong untuk ketiga kali. Selepas 2 bulan, iaitu pada 19 Mac 2007, Yang Lichen dan keluarganya pergi ke Hong Kong. Mereka sanggup tidur di McDonald untuk kurangkan pembelanjaan dan berjimat duit. Akhirnya, mereka berjimat duit sehingga pada 25 Mac. Yang Lichen akhirnya bertemu dengan Andy Lau pada pertama kali. Dia juga mengambil banyak gambar bersama Andy Lau. Selepas balik dari pesta, Yang Lichen masih tidak puas hati. Dia mengadu kepada ibu bapa bahawa Andy Lau melayan dia seperti peminat lain. Mereka hanya diberi masa sebanyak 10 minit berdekati Andy Lau. Dia tidak mendapat layanan bagus dari Andy Lau. Setelah bapanya mendengar kata-kata anaknya, pada malam itu, bapa dia bersedia meninggalkan sebanyak 7 helai di dalam surat. Ketika isterinya dan Yang Lichen sibuk buat perkara lain, bapa Yang Lichen sendiri naik bas pergi ke Tsim Sha Tsui. Setelah dia pergi ke Tsim Sha Tsui, dia terus melompat ke laut membunuh diri di pelabuhan Victoria. Kejadian ini menyebabkan keluarga sangat terkejut dan sedih. Mereka tidak menyangka bapanya membunuh diri di Hong Kong. Apabila mereka membaca surat dari bapa dia, mereka mendapati surat itu disedia pada 23 Mac. Ini bermakna surat ini disediakan sebelum anaknya berjumpa Andy Lau. Mungkin bapa dia tahu anaknya pasti tidak puas hati pertemuan kali ini. Jadi bapanya membunuh diri untuk menunjuk kemarahan kepada Andy Lau. Berita kematian bapa Yang Lichen menjadi hangat di Hong Kong dan China. Tidak menyangka kematian bapa tidak memperhenti sikap gila mencintai Andy Lau. Dia masih mahu Andy Lau boleh bagi 1 jam lebih untuk pertemuan mereka. Beberapa lama kemudian, media suka menggunakan nama anak gadis yang terencat akal mengejek kepada Yang Lichen. Wartawan juga menulis Yang Lichen akan tidak putus asa datang ke Hong Kong di masa depan. Dia mahu Andy Lau kembalikan duitnya sebanyak 500,000 RMB. Berita hangat ini menyebabkan Yang Lichen terkenal. Seluruh orang China dan orang Hong Kong mulai kasihan dia dan juga marah terhadap dia. Kemarahan orang ramai, kematian bapanya dan ditolak permintaan dari Andy Lau menyebabkan Yang Lichen rasa sangat tertekan. Akhirnya dia dan ibunya kembali ke China. Selain itu, kes seperti Yang Lichen menyebabkan ramai peminat Andy Lau menggunakan cara dia memaksa Andy Lau bersama mereka. Beberapa lama kemudian, kematian bapa Yang Lichen dan tekanan dari peminat menyebabkan Andy Lau sangat tertekan sehingga sakit mental. Dia terpaksa mencari pakar doktor menyembuhkan dirinya. Beberapa tahun kemudian, wartawan China cuba menemuduga kepada Yang Lichen. Dia nampak sihat dan steady semasa temuduga. Dia mengatakan kematian bapanya merupakan tamparan baginya. Dia selalu menangis dan tidak mahu keluar dari rumahnya. Dia sangat menyesal dengan tingkah laku masa lalu. Semua barang berkaitan dengan Andy Lau seperti poster, majalah, buku, kaset, gambar dan lain-lain, semua itu telah dibakar oleh Yang Lichen. Umur dia hampir 40 lebih dan masih belum kahwin. Oleh kerana dia awalnya punting sekolah, dia cuma boleh bekerja di supermarket. Gaji sebulannya cuma 2,000 RMB. Pengalaman dia memberi tamparan besar di dalam kehidupannya. Dia pernah dijemput ke TV program mengenai perkara Andy Lau. Yang Lichen mengatakan dia tidak lagi cinta Andy Lau. Dia harap semua orang sebagai peminat kepada idol yang tersayang agar tidak menjadi pemikiran tidak rasional seperti dia masa lalu.
Sekian cerita kali ini. Nama saya Hani. Kalau mahu menonton banyak video saya, jangan lupa subscribe YouTube saya. Kalau mau tahu kehidupan seharian saya, jangan lupa follow saya di Instagram. Terima kasih menonton video ini.